Encik Fish boleh masuk? Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum Encik Fish dan Puan. Saya Nur Hidayah, pegawai dietetik yang ditugaskan untuk memberikan kaunseling pada Encik hari ini. Ada yang boleh saya bantu? Waalaikumsalam. Ya, saya doktor. Sebenarnya saya disuruh oleh doktor untuk berjumpa dengan pegawai dietetik sebab saya dimaklumkan yang saya ada kencing manis. Jadi saya kena berjumpa dengan encik supaya dapat merancang pemakanan saya pada hari ini. Ya, betul. Baik, untuk sesi kaunseling pada kali ini saya akan melakukan beberapa perkara. Pertama sekali, saya akan mengambil tinggi dan berat Encik. Kedua, saya akan memberitahu tentang corak pemakanan Encik seharian. Jadi, boleh kita mulakan? Boleh? Masuk. Ini rekod perubatan untuk Encik. Terima kasih. Okey, Encik boleh ikut saya ke belakang sebentar untuk kita ukur berat dan tinggi. Puan sila duduk sebentar ya. Okey. Baik. Encik boleh naik ke atas termometer. Sebelum tu Encik tanggalkan kasut dan topi ya. Encik perlu menghadap saya. Encik rapatkan tunik, kaki, bahagian belakang badan kena pada alat ni. Kemudian saya akan ambil bacaan Encik. Saya akan turunkan pelapik ini ke atas kepala. Okey. Lagi sekali Encik. Okey, baik. Encik boleh turun. Kemudian kita akan ambil bacaan berat ya. Okey, Encik silakan naik ke atas penimbang ini. Sebelum tu, kalau ada barang-barang dalam poket, Encik boleh letak atas meja dulu ya. Silakan Encik. Okey, Encik perlu berdiri tegak, pandang hadapan, jangan bergerak. Encik boleh bernafas macam biasa. Okey, baik. Dah boleh turun, Encik boleh pakai kasut dan kita akan teruskan dengan sesi kaunseling makanan. Baik. Okey, baik. Encik silakan duduk. Okey, baik. Saya akan mulakan dengan berat dan tinggi Encik yang kita ukur tadi. Berat Encik 55.8, tinggi Encik pula 167 cm. Manakala BMI Encik 22.7, BMI ni adalah normal. BMI tu apa ya doktor? BMI ni adalah salah satu cara untuk kita mengukur komposisi badan menggunakan berat dan tinggi. Dengan BMI juga kita dapat tahu sama ada berat badan Encik ni adalah ideal ataupun tidak. Oh, jadi BMI saya macam ni doktor? BMI Encik semuanya normal. Baik, baik. Okey, seterusnya saya akan bertanyakan tentang corak pemakanan Encik pada hari semalam. Boleh saya tahu Encik makan apa semalam? Kebiasaannya, isteri saya akan sediakan oat dan air panas ataupun kopi untuk sarapan pagi. Untuk minum pagi pula, saya biasanya ambil biskut cream cracker. Okey, minum pagi tu selalunya pukul berapa Encik? Dalam pukul 10. Dalam pukul 10. Okey, baik. Macam mana pula dengan makan tengah hari? Untuk tengah hari, saya akan makan bersama isteri saya di rumah.
Dia biasanya akan sediakan nasi putih, ikan goreng dan peri goreng. Oh, Encik ada ambil apa-apa minuman semasa makan tengah hari? Ya ada, saya ada minum air jus buah. Okay, macam mana pula dengan waktu makan malam, Cik? Dan pukul berapa kebiasaannya Cik makan? Untuk waktu malam, isteri saya akan sediakan nasi tapi menggunakan beras perang, ikan goreng dan sup sayur. Okay. Biasanya makan dalam pukul 6 petang. Okey, selepas pukul 6 tu Encik ada makan apa-apa lagi ke? Ya ada, pada pukul 10 pula. Okey, selalunya Encik makan apa pada pukul 10 tu? Biasanya saya akan makan biskut cream cracker. Okey, jadi ini merupakan menu terakhir dalam sehari atau Encik ada ambil apa-apa lagi menu pada waktu tengah malam? Pada tengah malam saya akan makan pukul 3 ke 4 pagi sebab saya terasa lapar. Oh ya. Okey, selalunya Encik makan apa? Biasanya saya ambil roti putih je. Okey, kebiasaannya memang isteri yang akan memasak ya? Betul-betul, dia yang selalu masak untuk saya. Okey, baik. Puan boleh tahu kebiasaannya Puan letak gula ataupun garam dalam kuantiti yang macam mana? Biasanya saya masukkan gula 3 hingga 4 sudu, bergantung kepada jenis makanan tu lah. Oh, macam tu. Okey. Selain itu boleh tahu macam mana kuantiti nasi, roti dan biskut cream crackers yang diambil oleh Encik PH? Kebiasaannya dia ambil 3 sendok nasi, 2 keping roti dan 5 hingga 6 keping biskut. Oh, okey, baik. 3 sendok penuh ya, Puan? Ya, 3 sendok penuh. Okey. Dari segi ikan dan sayur pula macam mana? Kebiasaannya untuk ikan goreng dia akan makan 1 ekor saja dan untuk sayur dia akan makan setengah ke 1 cawan. Oh, okey. Cawan tu saiznya macam mana, Puan? Boleh Puan tunjukkan mana cawan yang sering digunakan di rumah? Ini ataupun yang ini? Biasanya dia ni. Oh, okey, baik. Selain itu, boleh saya tahu tentang kekerapan makan Encik PH, Puan? Untuk nasi dia akan makan setiap hari dan untuk roti dia akan makan 3 kali seminggu. Okey, baik. Macam mana pula dengan ikan dan sayur? Untuk ikan dia akan makan 3 kali seminggu juga. Untuk sayur dia akan makan setiap hari lah. Okey, kalau tengok daripada apa yang Puan masak ni, kekerapan, saiz hidangan makanan seperti nasi, roti dan gula serta pengambilan kalori untuk Encik PH sangat tidak sesuai kerana Encik PH sekarang telah menghidap kencing manis. Oh ya ke doktor? Ya, betul. Baik, sekarang kita akan lihat rekod perubatan yang telah pun diambil oleh doktor perubatan dalam perjumpaan Encik dengan doktor sebelum ini. Menurut rekod ini, kandungan lemak dalam badan Encik sebenarnya normal. Cuma kandungan gula dalam darah Encik agak tinggi melebihi paras normal. Jadi, kita boleh lihat yang sekarang Encik telah pun menghidapi diabetes atau nama lainnya kencing manis. Kencing manis? Macam mana boleh terjadi tu doktor? Kebiasaannya, kencing manis ini terjadi apabila kandungan gula dalam darah melebihi paras normal. Selalunya, keadaan ini terjadi apabila kita terlampau mengambil gula atau makanan bergula dalam kuantiti yang sangat banyak. Untuk pengetahuan Encik dan Puan, dalam badan kita terdapat sejenis hormon yang dipanggil insulin untuk merendahkan kandungan gula dalam darah kita. Tetapi, jika Encik mengambil terlampau banyak makanan bergula ataupun makanan yang manis, kandungan insulin tidak akan cukup untuk merendahkan paras gula itu. Maka, terjadilah kencing manis. Saya ada dengar dari kawan saya yang kencing manis ni banyak jenis. Jadi saya jatuh di kategori mana doktor? Okey, baik. Kencing manis ni ada 3 jenis. Jenis yang pertama ialah kencing manis yang disebabkan oleh keturunan. Kencing manis jenis ini kebiasaannya terjadi pada waktu kecil di mana insulin tidak dihasilkan dalam badan. Kedua, kencing manis semasa hamil ataupun lebih dikenali dengan gestational diabetes mellitus. Dan yang ketiga, kencing manis jenis 2. Kencing manis jenis 2 ini kebiasaannya terjadi apabila insulin dalam badan kita tidak cukup untuk merendahkan paras gula dalam darah. Jadi, Encik sekarang telah mengidap kencing manis jenis 2. Jadi, saya akan membimbing Encik dalam sesi kaunseling ini agar Encik dapat tahu sedikit cara untuk mengawal kencing manis ini. Baik doktor, boleh. Baik Encik, menurut senarai makanan yang telah Encik senaraikan pada saya sebentar tadi, Encik rasa apa yang membuatkan kandungan gula dalam darah Encik semakin tinggi? Saya rasa saya makan terlalu banyak dalam satu masa dan
Saya makan tak ikut masa yang ditetapkan. Saya juga makan lewat malam kan. Saya rasa sebab itulah darah dalam badan saya tinggi. Ya, betul Encik. Jika Encik makan terlalu banyak dan terlalu kerap, ini akan menyebabkan gula dalam badan Encik semakin tinggi. Selain daripada ini, Encik rasa apa lagi yang contoh-contoh makanan yang dapat meningkatkan gula dalam darah Encik? Saya rasa nasi putih saya, roti putih, air kopi yang bergula dan biskut cream cracker tu. Ya, betul tu Encik. Kerana makanan-makanan ini merupakan makanan yang kaya dengan tenaga, di mana jika Encik ambil secara berlebihan, ia akan menyebabkan Encik bertambah berat badan. Selain itu, makanan ini juga merupakan makanan yang tinggi dengan karbohidrat dan ianya juga akan menjejaskan paras gula dalam darah Encik. Jadi, Encik harus makan makanan ini dengan kuantiti yang sedikit sahaja supaya Encik dapat mengawal paras gula dalam darah Encik supaya jadi normal. Jadi doktor, macam mana saya nak kawal pengambilan makanan saya? Okey, baik. Encik dan Puan boleh kawal pengambilan ini dengan mengecilkan saiz hidangan makanan tersebut. Contohnya, Encik dan Puan boleh kurangkan penggunaan gula dalam makanan seharian daripada 3 sudu besar menjadi 2 sudu teh sahaja. Selain itu, Encik dan Puan juga boleh menggantikan air kopi atau apa-apa air yang bergula dengan air kosong bagi menjimatkan pengambilan kalori makanan tersebut. Kerana dalam gula ringkas ni terdapat kalorinya yang tersendiri. Saya juga sarankan untuk Encik dan Puan supaya dapat kurangkan pengambilan nasi dalam sehari. Contohnya, Encik dan Puan boleh kurangkan pengambilan nasi itu daripada 3 sendok besar menjadi 2 sendok rata sahaja. Encik dan Puan juga boleh tukarkan roti putih kepada roti biji ring penuh ataupun biji ring tanpa gula. Encik dan Puan juga boleh gantikan biskut cream crackers tersebut dengan buah-buahan segar seperti 1 potong betik, 1 biji pisang, atau jika Encik hendak mengambil ubi-ubian, Encik boleh mengambil ubi kentang rebus sebanyak 1 cawan. Ya. Jadi, dengan Encik dan Puan mengecilkan saiz hidangan ini, Encik dan Puan sekaligus dapat menurunkan paras gula dalam darah itu. Jadi, Encik rasa bagaimana? Saya rasa okey apa yang doktor cadangkan tu. Saya akan cuba untuk ikutinya. Okey, baik. Doktor, saiz cawan tu macam mana ya? Kebiasaannya akan gunakan saiz yang inilah. Ya. Selain itu, Encik rasa apa lagi yang dapat membantu Encik untuk kurangkan peningkatan gula dalam darah ini? Saya rasa saya kena makan dalam kuantiti yang kecil dan sedikit. Ya, betul. Okey. Ini juga dapat membantu. Jadi, bila dan bagaimana Encik hendak memulakan corak pemakanan yang baharu ini? Saya rasa saya akan cuba dengan makan 1 keping roti putih sahaja dan 2 sendok rata nasi. Dan saya akan cuba tukarkan air kopi yang bergula itu kepada air masak saja. Okey, baik. Bagus, sebab pengawalan makanan-makanan ini sangat penting untuk Encik sekarang. Sebab Encik telah menghidap kencing manis. Jadi kita nak elakkan Encik daripada mendapat penyakit-penyakit kronik seperti sakit jantung, darah tinggi dan juga stroke. Jadi saya rasa dengan apa yang Encik beritahu tadi, seperti mengecilkan saiz hidangan makanan dan makan dengan sedikit, itu sangat membantu. Di samping itu, Encik juga boleh melakukan beberapa cara-cara untuk merendahkan lagi paras gula dalam darah Encik, seperti bersenam sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Dan Encik perlu juga membaca label makanan seperti kandungan gula sebelum membeli sesuatu makanan itu. Jadi Encik kena patuhi amalan-amalan ini supaya sama-sama dapat merendahkan paras gula dalam darah tu menjadi normal. Sebelum kita berhenti, Encik ada apa-apa lagi pertanyaan? Tak ada doktor, sebab saya rasa saya jelas dengan sesi kaunseling pada hari ini. Okey, baik. Terima kasih Encik dan Puan kerana sedia datang berjumpa dengan saya untuk sesi kaunseling ini. Boleh tetapkan tarikh untuk perjumpaan seterusnya? Mana? Okey, baik. Jadi kita akan berjumpa lagi pada bulan hadapan untuk kita menilai semula paras gula dalam darah Encik dan menilai keberkesanan diet yang kita telah bincangkan tadi. Okey doktor, tak ada masalah. Terima kasih atas nasihat yang diberikan doktor. Okey, sama-sama.